Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, penggunaan teknologi seperti kajian yang dijalankan oleh pihak Universiti Putra Malaysia UPM dalam penanaman padi di Lubuk Pugor, Gedong mampu meningkatkan pendapatan petani sehingga 60%. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, sekiranya teknologi terus diguna pakai dalam penanaman padi ini, ianya akan memberi hasil dan pendapatan yang lebih banyak dari apa yang petani perolehi sekarang. Kalau penanaman padi ini dihasilkan melalui teknologi dan sistem yang saya sebutkan tadi, maka pendapatan para petani dijangka satu bulan 6,400. Bermakna kalau 6,000 satu bulan, ia sudah menjadi middle income. Jadi petani kita tidak dalam kerangka kemiskinan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat projek Agri Hub Gedong di sini pada Sabtu. Dalam meningkatkan kejayaan dan hasil tuaian padi ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong itu memberitahu Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sejumlah dana untuk meningkatkan lagi jaringan infrastruktur pengairan dan saliran di kawasan penanaman padi tersebut. Perkara kedua ialah infrastruktur. Kita telah meluluskan 30 juta untuk menaik taraf parit dan talik air. Kerana selalunya kita hendakkan irrigation kawasan-kawasan padi, dan dengan adanya model Lubuk Pugor, kita boleh calculate the cost untuk kawasan-kawasan lain, khususnya dari sudut pembangunan parit dan talik air, drainage. Justru katanya ini akan membolehkan pengeluaran padi di seluruh Sarawak lebih banyak dan meningkatkan lagi pendapatan petani. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Wakil Khas kepada Adun Gedong Datuk Sri Narodin Majais, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapii, Setiausaha Sulit Kanan kepada Premier Sarawak Datuk Kir Busrah, Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Pengarah Tanah dan Survey Sarawak Datuk Abdullah Julaihi, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Datuk SR Zaidi Mahdi, ketua-ketua jabatan serta tetamu kehormat yang lain. Sementara itu, Premier Sarawak berkata keadaan landscape dan tanah yang sesuai di Gedong membolehkan kawasan itu dibangunkan sebagai salah satu tempat penanaman alga yang baharu. Jelasnya, Chitose Group dari negara Jepun akan meletakkan Gedong sebagai kawasan penanaman alga yang baharu. Perkara lain ialah kita telah mengenal pasti untuk kita menanam ataupun membangunkan algae. Chitose, di mana kita ada pilot plan di Sejingkat. Chitose daripada Jepun akan meletakkan pengeluaran algae di kawasan Gedong ini, dan tanahnya sesuai untuk membangunkan algae atau mengeluarkan algae. Datuk Patinggi Abang Zohari menambah, pengeluaran alga di kawasan tersebut akan mengkhususkan produk-produk seperti makanan, farmaseutical dan bahan api penerbangan mampan SAF. Dan algae ini akan menjadi bahan untuk mengeluarkan produk makanan, farmasi, pharmaceutical dan juga akhirnya SAF. Dan total areanya 100 hektar. 100 hektar. 100 hektar untuk kerana di singkat 5 hektar. Di sini di scale up to 100 hektar. Ini juga adalah makmal untuk dunia. Jepun membuat kajian di sini untuk market seluruh dunia. Tambah beliau, pihak kerajaan akan terus berusaha untuk menjadikan Gedong sebagai agrosektor bagi kawasan pesisiran dengan menggunakan hasil dan sumber bumi yang ada.
Menyentuh perkara lain, Datuk Patinggi Abang Zohari berkata, Makmal Kajian Universiti Putra Malaysia UPM dan Universiti Swinburne Sarawak akan dibina di Mini Isthmus Gedong, di mana projek pembinaan kompleks baharu di gedong itu kini sudah pun bermula. Jelasnya, kedua-dua makmal tersebut akan mempunyai tujuan yang berbeza, namun bersama-sama meningkatkan sektor pertanian di kawasan gedong. Kita ada lab untuk Universiti Pertanian dan juga Universiti Swinburne. Swinburne ni more on teknologi lah, menggunakan digitalization dalam menyimpankan data dan juga data untuk hasil pertanian kita. Menurut beliau, kedua-dua makmal serta fasiliti lain seperti pejabat pentadbiran dan pusat komersial dijangka dapat disiapkan menjelang tahun 2025 dan akan dibangunkan dari peringkat ke peringkat sehingga tahun 2027 bagi peringkat pertama pembinaan mini ITMUS tersebut. Selain daripada fasiliti tersebut, antara lain yang akan ditingkatkan di kawasan gedong termasuklah bekalan elektrik dan air di bawah salah satu projek meningkatkan infrastruktur asas di kawasan gedong bagi kemudahan masyarakat setempat. Dalam sidang media tersebut, beliau merakamkan penghargaan dan berharap agar pihak terlibat dan bertanggungjawab dapat terus memberikan kerjasama dalam usaha memacu kemajuan infrastruktur di kawasan gedong. Berita seterusnya, penambahan 2 ahli baharu dicadang bagi mewakili Sarawak dan Sabah dalam Jawatankuasa Teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ia susulan daripada penstrukturan semula jawatankuasa berkenaan yang akan dimuktamadkan pada bulan ini. Dulu kita ada jawatankuasa teknikal yang saya pengusikan. Dan jawatankuasa teknikal apa yang kita cadangkan ialah untuk masukkan wakil daripada Sabah dan Sarawak. Dan daripada Sabah kita akan cadangkan YB Datuk Iwan, iaitu Menteri Koperasi dan Pembangunan Usahawan Persekutuan, dan juga YB Datuk Arod akan duduk dalam itu jawatankuasa tersebut dan jawatankuasa teknikal untuk mewakili Sarawak. Walaupun saya sendiri daripada Sarawak, tapi saya memerlukan seorang daripada Sarawak untuk duduk dalam jawatankuasa teknikal sebab dulu kita ada timbalan menteri. Sekarang dah tak ada timbalan menteri dan tidak ada menteri berhubung dengan tugas-tugas khas dan hal ehwal Sabah Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis penyampaian ampau dan sumbangan Tahun Baru Cina kepada warga emas serta orang kelainan upaya OKU kawasan Matang di Dewan SUPP Sungai Tengah di sini pada Sabtu. Datuk Seri Fadilah menambah, draft memorandum penstrukturan semula itu sudah siap dan akan dibawa dalam mesyuarat Kabinet Persekutuan dalam masa terdekat. Turut hadir Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak merangkap Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman. Ke perkembangan berikut, program Food Unite ini warisan kita merupakan tapak integrasi baru yang diketengahkan sebagai platform mengukuhkan jalinan interaksi sosial serta menyemarakkan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia melalui makanan. Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Argo Dagang berkata, makanan memainkan peranan yang amat penting bukan sahaja ia menjadi sumber tenaga untuk kelangsungan hidup manusia tetapi juga mempunyai sejarah dan nostalgianya tersendiri dalam merancang ketamadunan sesebuah bangsa. Makanan Malaysia pada ketika ini bertindak sebagai satu wadah komunikasi yang menjadi pemangkin kepada penyebaran budaya dan berupaya menyatupadukan kita dalam semua keadaan aman, damai dan harmoni. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian program Food Unites ini warisan kita di tebingan Sungai Kuching pada Sabtu. Jelasnya lagi, laksa Sarawak Juadah yang terkenal di Bumi Kenyalang menjadi menu utama dalam diketengahkan dalam program Food Unite ini warisan kita yang bermula pada 3 hingga 4 Februari di tebingan Sungai Kuching. Saya fahamkan program Food Unite pada kali ini telah mengumpulkan 12 gerai laksa Sarawak yang mempunyai keunikannya tersendiri. Ya, antara 12 gerai ini saya beri nama di sini adalah King's Laksa. Ada di sini? Okey, King's Laksa. Ada? Okey, tahniah. Cafe Serambi.
Ada juga Big Prawn, Noodle and Laksa, Sumiran Cafe, di Laksa, di Table Ibu, Mom's Laksa, Lala Laksa, cantik juga nama, and Little Kitchen, Mangkok Bocor. Sudah mangkok bocor ni memang lebih sedap itu. Kak Nah Laksa Sarawak, Mi Kolok Sarawak. Okey. Jadi dengan ini saya besar harapan bahawa semua premis restoran ini akan kita akan berikan mereka pengiktirafan sebagai cita rasa menu kami. Alright, ini satu pengiktirafan daripada Kementerian Perhubungan Negara dan kita telah menyelenggarakan pengiktirafan ini di Sabah dan sebagainya. Dan sebab ini dapat berjaya mentengahkan premis makanan yang menghimpunkan detik-detik perpaduan. Yang kita nak sini adalah menjadi premis untuk perpaduan. Ya. Manakala di Sibu, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah serta rombongan telah mengadakan lawatan serta menghulurkan sumbangan kepada mangsa kebakaran di Kampung Bahagia Jaya Tekuk 12 pada Khamis. Seramai 13 penghuni hilang tempat berteduh dalam kebakaran yang meranapkan 2 buah rumah dan turut memusnahkan beberapa buah kenderaan yang berlaku sekitar jam 5 pagi pada Rabu. Difahamkan mangsa-mangsa terlibat termasuk seorang bayi perempuan berusia 1 tahun dan seorang lelaki orang kelainan upaya OKU berusia 37 tahun. Datuk Seri Fatimah Abdullah telah menyampaikan bantuan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM berjumlah RM15,400 kepada 3 keluarga terjejas dalam kebakaran tersebut. Ketika ditemui media, Datuk Seri Fatimah berkata setiap keluarga menerima pelbagai bentuk bantuan termasuk bantuan kilat dalam bentuk makanan. Lepas itu diambil detail ataupun perincian keluarga. Berapa buah rumah misalnya, kemudian siapa ketua isi keluarga dan ahli-ahli dalam keluarga. Sebab dari perincian itu kita akan tahu berapa banyak bantuan yang perlu diberikan. Kalau ada anak kecil, misalnya tadi ada seorang anak kita bersekolah, jadi dimasukkan dalam bantuan itu juga pakaian sekolah, peralatan sekolah. Kalau misalnya mak kita ada anak bersekolah, jadi tidak akan mendapat bantuan tersebut. Ujarnya, bantuan daripada JKM turut meliputi bantuan segera, bantuan peralatan dapur, bantuan persekolahan, termasuk bantuan bahan binaan berjumlah RM5,000. Sumbangan berupa makanan dan keperluan harian turut disumbangkan oleh Yayasan Petronas Cawangan Tekuk. Bagi seorang mangsa OKU terlantar, beliau memberitahu akan membantu beliau untuk mendapatkan tilam khas yang baharu kerana tilam sebelum ini telah musnah dalam kebakaran. Beliau yang juga Adun Dalat berkata, kerajaan juga akan menyediakan bantuan berjumlah RM70,000 bagi membantu membina semula rumah yang musnah dalam kebakaran. Di Mukah pula, acara ikonik Kaul Mukah kembali pada tahun ini dan akan berlangsung dari 22 hingga 28 April 2024. Terdahulunya, Kaul Serahang Kakan akan diadakan pada 20 April 2024. Penetapan tarikh bagi 2 pesta tersebut diputuskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kerja Bilangan 1 yang dipengerusikan oleh Pengerusi Persatuan Melanau Mukah merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi bertempat di Bilik Mesyuarat tingkat 3 Bangunan Pentadbiran Baru Mukah pada Jumaat. Kaul Serahang Kakan akan kita adakan pada 20 hari bulan April 2024. Sementara pesta kaul akan diadakan pada 20 hari bulan April hingga 28 hari bulan April 2024. Ini telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Persekutuan Persatuan Melanau Sarawak yang dipengerusikan oleh Tan Sri Datuk Sri Dr. Muhammad Leo Toyat pada mesyuarat PPMS yang lepas. Jadi Kaul 2024 ini akan ada kelainan dari tahun kaul-kaul yang sebelumnya.
Menurut Abdul Yaakob lagi, beliau akan melakukan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Zohari Tun Openg untuk menjemput beliau pada majlis perasmian dan kunjungan hormat ke atas Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi untuk hadir majlis Keman Kaul. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS, masa portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan paparan majlis perasmian program Futsio Nights ini, warisan kita oleh Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Argo Dagang di tebingan Sungai Kuching pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.